Ismail atau lebih dikenali sebagai Mona Fendi merupakan salah seorang penyanyi popular, bomoh dan pembunuh yang terkenal di Malaysia. Di mana bomoh wanita yang paling terkenal di Malaysia tak lain tak bukan adalah Mona Fendi. Datuk Mazlan Idris meninggal dunia 13 Julai 1993. Ialah seorang mantan ahli Dewan Undangan Negeri Pahang yang telah dibunuh oleh bomoh wanita Mona Fendi atau nama sebenarnya Mazlan Ismail. Datuk Mazlan. Dengan tak semena-mena, pembantunya Juraimi menetak kepala Mazlan sehingga putus dengan menggunakan sebilah kapak. Ku nyanyikan lagu ini, oh sayang, persembahan dariku. Ampun maaf ku pinta kepadamu, saudari-saudara. Mungkin ramai yang sudah lupa malah tidak tahu siapakah itu Mona Fendi, terutamanya generasi zaman sekarang. Kes pembunuhan kejam yang dilakukan oleh Mona Fendi, suaminya dan juga pembantunya adalah kes pembunuhan paling kejam yang pernah berlaku terhadap ahli politik di Malaysia. Nur Maznah Ismail yang lebih dikenali sebagai Mona Fendi merupakan seorang penyanyi pop Malaysia dan juga bomoh yang berasal dari Perlis. Penyanyi pop ini dilahirkan pada 15 Januari 1956 dan dihukum mati pada 2 November 2001 pada usia 45 tahun setelah disabitkan dengan pembunuhan seorang ahli politik, Mazlan Idris pada tahun 1993. Penyanyi ini pernah menerbitkan sebuah album yang bertajuk Diana 1 pada tahun 1987, namun tidak begitu mendapat sambutan. Albumnya hanya meletup setelah Mona Fendi menjadi perhatian ramai dengan kes-kes kontroversinya. Pada tahun 1991, beliau menggemparkan dunia seni tanah air apabila beliau didakwa mempunyai pulau persendirian di selatan Thailand. Beliau dan suaminya menjadi artis pertama Malaysia yang memiliki sebuah pulau persendirian seluas 4,800 hektar yang hendak dimajukan sebagai pusat peranginan terbesar di rantau ini. Mereka juga didakwa membeli Pulau Oaks berhampiran Pulau Langkawi, Phuket dan Pattaya dengan harga 5.8 juta ringgit Malaysia pada tahun 1990. Di samping itu, mereka juga gemar mengumpul kereta, antaranya ialah kereta BMW, Honda Prelude, Mercedes-Benz, Jaguar, Trooper dan beberapa wagon. Kisah ngeri ini bermula apabila berita kehilangan ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Batu Talam, Allahyarham Datuk Muhammad Mazlan Idris pada tahun Julai 1993. Rupa-rupanya Allahyarham telah dibunuh dengan kejam oleh Mona Fendi dan juga pembantu mereka Juraimi sewaktu upacara mandi bunga yang dilakukan oleh mangsa secara berbaring di bilik air di sebuah rumah yang tidak bernombor di Raub Pahang. Kabarnya, upacara mandi bunga itu dilakukan bagi meningkatkan lagi kekebalan dan pengaruh mangsa dalam bidang politik. Apa yang lebih mengerikan, kepala mangsa telah ditetak sebanyak 3 kali sehingga putus dan anggota badan mangsa pula dipotong kepada 18 bahagian. Kesemua anggota badan mangsa ditanam di dalam lubang yang telah digali sedalam 1.8 meter. Selain cara pembunuhan yang begitu kejam, kes ini menjadi tumpuan hangat kerana ini adalah kes terakhir yang menggunakan khidmat juri dalam perbicaraan. Apa yang lebih menarik perhatian, sewaktu perbicaraan, ketiga-ketiga suspek kelihatan begitu tenang dan selalu berjenaka kepada wartawan-wartawan. Tumpuan pastinya kepada Mona Fendi kerana cara berpakaian beliau yang sangat menarik dan ranggi ketika menghadiri setiap perbicaraan.
Berikut ialah lakaran songkok dan tongkat sakti milik Datuk Mazlan yang didakwa boleh menjadikannya kebal, kalis peluru, kaya dan juga sakti. Songkok dan tongkat sakti tersebut hendaklah dipakai bersama-sama pengguna bagi mendapatkan kesaktiannya. Malangnya, pada malam tersebut, songkok dan tongkat sakti itu tidak berada di tangan mangsa. Dan dengan itu memudahkan lagi kerja suspek untuk membunuh mangsa. Dikabarkan bahawa Mona Fendi telah menggunakan kapak dan parang panjang untuk memancung kepala, mengerat badan mangsa kepada 18 bahagian dan menyiat kulit-kulit mangsa. Sewaktu perbicaraan terdapat sedikit percanggahan maklumat di antara Mona Fendi, Afendi dan Juraimi. Juraimi mendakwa mereka bertiga sudah bersepakat untuk membunuh Datuk Mazlan. Namun, Mona dan Afendi pula mendakwa Juraimi hilang pedoman dan menetak kepala Datuk Mazlan sebanyak 3 kali sehingga putus. Rayuan mereka didengari oleh Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan Tun Muhammad Yusof Chin, Ketua Hakim Malaysia Datuk Wan Adnan Wan Ismail dan Hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Datuk Dr. Zakaria Yatim di Mahkamah Persekutuan Mahkamah tertinggi di Malaysia yang terletak di Kuala Lumpur. Ketiga-tiga rayuan telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi Temerloh dan telah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kepada ketiga-tiga suspek kerana berniat dan melakukan pembunuhan. Hukuman gantung sampai mati telah ditetapkan pada pagi Jumaat 2 November 2001 di penjara Kajang yang baru sahaja dibuka ketika itu. Sebelum fajar, ketiga-tiga mereka telah dibawa ke bilik hukuman gantung dengan tangan digari dan kepala ditutup. Tali gantung dibelitkan di sekeliling leher dan tepat pukul 5.59 pagi, drop telah dijatuhkan dan ketiga-tiganya telah digantung. Hukuman tersebut disaksikan oleh penjaga penjara, pegawai penjara dan doktor penjara. Jenazah Mona dan Afandi dikebumikan bersebelahan di Kajang dan Juraimi pula dikebumikan di kampungnya di Pelabuhan Kelang, Selangor. Kisah ini merupakan salah satu tragedi pembunuhan paling kejam yang telah direkodkan di Malaysia dan telah menarik perhatian seorang pengarah filem iaitu Dain Iskandar Said. Dain Iskandar telah menghasilkan sebuah filem yang berjudul Dukun. Dukun ialah filem seram thriller Malaysia 2018 arahan Dain Iskandar Said, terbitan Astro Show. Filem ini merupakan filem sulung arahan Dain dan berdasarkan secara longgar dari kisah Mona Fendi. Filem ini pada asalnya dikeluarkan pada Disember 2006 tetapi telah diharamkan oleh Lembaga Penapisan Filem Malaysia LPF kerana jalan ceritanya yang kontroversi serta menyinggung perasaan keluarga yang terlibat. Tetapi pada 2018, LPF menarik balik pengharaman filem ini dan telah ditayangkan di pawagam di seluruh Malaysia pada 5 April 2018. Sekian cerita ringkas mengenai kisah Mona Fendi. Walau bagaimanapun, mari kita sedekahkan Al-Fatihah kepada ketiga-tiga mereka. Semoga roh mereka sentiasa diredai dan dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah.